قد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عاقلة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Khalid bin Jimat dari Palestine Center for Excellence. Terima kasih kepada semua yang menonton video-video Aqsa Sharif. Saya jemput anda semua untuk subscribe kalau bagi siapa-siapa yang tak subscribe lagi YouTube Aqsa Sharif, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk pastikan anda tidak terlepas video-video yang kami akan terbitkan nanti, insya-Allah. Untuk pada hari ini saya nak kongsikan sedikit tentang nak buat reaction sikit lah tentang satu perkara yang terbaru berlaku di Palestin baru-baru ini, apabila seorang wartawan Al Jazeera nama dia Shirin Abu Akleh telah dibunuh oleh tentera rejim Israel. Beliau merupakan wartawan kanan Al Jazeera, lama dah berkhidmat dengan Al Jazeera, lebih daripada 25 tahun, dan beliau merupakan wartawan yang sangat terkenal lah di Palestin sebab telah berkhidmat dengan Al Jazeera di Palestin sejak 1997 dan telah melaporkan menjadi orang di bahagian hadapan melaporkan perkara-perkara yang berlaku di Palestin, kekejaman Israel dan sebagainya. Dan memang setiap orang Palestin memang siapa-siapa yang menonton Al Jazeera Arabic, tonton tentang liputan-liputan berita di Palestin, akan memang sangat kenal lah dengan Shirin ini. Dan apa yang berlaku pada hari Rabu baru-baru ini, beliau telah dibunuh ketika membuat liputan di Jenin. Di Jenin sejak beberapa minggu yang lalu telah berlakunya kebangkitan rakyat Palestin, yang mana yang menjadi sasarannya sebab pada 22 Mac saya berlaku satu pembunuhan, satu operasi pembunuhan di Tel Aviv oleh seorang rakyat Palestin asal di Jenin. So sejak itu tentera Israel telah cuba untuk menceroboh Jenin, mencari keluarga dia, mencari orang-orang yang mana dah mula mengangkat senjata dan melawan tentera Zionis di tebing barat, khususnya di Jenin, menggunakan senjata. So apa yang berlaku baru-baru ini adalah tentera Zionis lah tercuba untuk mencarilah siapa-siapa yang mempunyai senjata kan di Jenin. Dan kemudian wartawan Al Jazeera ini dan beberapa wartawan antarabangsa yang lain telah cuba buat liputan lah. Apa yang berlaku, Shirin ketika itu sedang buat liputan berhampiran dengan kawasan pertempuran yang berlaku, dan beliau telah ditembak di kepala, walaupun ketika itu beliau memakai vest media dan topi leather media. Dan jelas lah, maksudnya kalau pakai uniform macam ini memang tak boleh dijadikan sasaran lah dalam mana-mana pertempuran pun. Dan sebab media sepatutnya diberikan kebebasan lah untuk melaporkan perkara yang berlaku, perkara sebenar yang berlaku. Tapi malangnya beliau telah ditembak mati di tempat kejadian. Dan dalam video yang ditularkan, Israel cuba menafikan lah bahawa yang menembak Shirin ini adalah tentera Israel. Dia kata yang menembak ni adalah rakyat Palestin yang kumpulan bersenjata ini. Dan mereka menyebarkan sebuah klip video yang menunjukkan bagaimana kumpulan pejuang Palestin ini menembak secara rambang lah kan, ke satu arah. Dan digunakan video ini, katakan didakwa inilah punca kematian Shirin. Tapi satu lagi video yang diterbitkan oleh sebuah NGO Israel, B'Tselem, ini NGO hak asasi manusia di Israel. Mereka telah pergi ke tempat di mana didakwa rakyat Palestin, pejuang Palestin ini melepaskan tembakan, dan melihat tempat di mana Shirin dibunuh lah. So dia melihat kat situ memang ada satu pembohongan lah, sebab sangat jauh tempat di mana tembakan dilepaskan oleh kumpulan bersenjata ini dengan tempat Shirin dibunuh. Dan bila dilihat semula, sebenarnya yang lebih hampir dengan Shirin adalah tentera Zionis, sebenarnya tentera Israel. Dan kalau kita lihat video yang merakamkan sekitar waktu selepas Shirin ditembak, kita dapat melihat bagaimana ada seorang perempuan lagi yang bersebelahan dengan mayat Shirin ini. Dan kemudian selepas tembakan yang membunuh Shirin ini, masih lagi ada tembakan susulan yang dilepaskan, menyebabkan perempuan ni sebab ada rakan-rakan media sekitar ni cuba untuk minta supaya perempuan ni tengok keadaan Shirin, apa yang berlaku sebenarnya. Dia ni pingsan ke, dia ni tertembak dekat bagaimana ke kan. Tapi dia tak dapat nak dekati Shirin ni sebab ada tembakan susulan. Kemudian ada seorang pemuda lelaki cuba datang daripada arah belakang, naik tembok, dan cuba selamatkanlah. Dan dimula dengan selamatkan perempuan yang masih hidup lagi,
diselamatkan ke arah yang tempat selamat. Kemudian masih lagi ada tembakan-tembakan susulan. Kemudian bila keadaan lebih hampir reda, dia angkat mayat Shirin itu. Dah jelas nampak darah berlumuran di bahagian muka Shirin itu. Namanya bukan jelaslah dia telah ditembak mati. So nak menunjukkan bahawa kalaulah video tu yang menembak tu adalah kumpulan bersenjata Palestin tu, mustahillah sebab dia tembak secara rambang dan kemudian ditembak kemudian dia lari. Tak ada tembakan susulan seperti mana yang berlaku dalam video yang menunjukkan ketika sekitar Shirin tu cuba diselamatkan lah oleh pemuda Palestin tersebut. So sangat tak logik lah dakwaan Dr. Zainis ni, dan masih lagi mereka mempertahankan hujah ini apabila mereka punya ketua IDF ni, nama dia Afif Kohavi, dikeluarkan satu statement video di laman Twitter IDF Tentera Zainis. Dia kata Tentera Zainis sentiasa melaksanakan operasi mereka secara profesional dan secara tepat. Tu ni memang sangat tak logik lah dengan dakwaan dia. Bagaimana dia boleh kata dia profesional sedangkan yang dibunuh tu adalah wartawan. Bagaimana dia kata tepat sedangkan yang nembak tu bukan pengganas. Yang tembak tu adalah seorang wanita wartawan, jelas pakai vest wartawan. Kalau kita lihat kepada reaksi dunia, nampak macam sangat klise lah. Kalau di barat ni, kalau media yang menjadi sasaran, media yang terbunuh, selalunya orang akan heboh lah, akan havoc lah dan akan buat kecaman dan buat pelbagai tindakan yang menyebabkan tindakan undang-undang lah ke atas mereka yang melakukan. Tapi malangnya sebab media barat ni namanya bias kepada Israel, kita lihat nampak jelas double standardnya. Tengok statement daripada UK, daripada US, sekadar rasa kecewa dan mengkehendaki supaya ada siasatan terperinci dan mendalam ke atas insiden ini. Nampak macam cakap sekali lalu je lah, melepaskan batu di tangga. Sepatutnya mereka kecam kemudian lakukan ambil tindakan yang keras lah, yang drastik. Ini adalah pembunuhan wartawan. Dan kalau di barat itu sepatutnya yang barat yang kata menegakkan hak asasi manusia, melindungi kebebasan media dan sebagainya, mereka mempertahankan Shirin ini. Memangnya mereka punya respon sangat klise lah, sangat sekadar macam benda ni tak ada isu sangat. Of course lah, kalau negara Islam memang mengecam lah kan? Tapi setakat kecam saja takkan bawa ke mana-mana. Perlu ada tindakan yang tegas terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel ini. Dan pastinya pembunuhan Shirin ini bukanlah kali yang pertama, dan pastinya bukan kali yang terakhir juga. So sebelum ni pun dah banyak wartawan-wartawan yang terkorban. Mengikut laporan daripada Palestinian Journalist Syndicate mengatakan bahawa sekurang-kurangnya mereka anggarkan 50 orang wartawan Palestin telah terbunuh sejak tahun 2000, sejak bermulanya Intifada Al-Aqsa tahun 2000 dulu. So dah 50 orang wartawan yang terbunuh. Dan kita melihat juga perkara yang sama berlaku dalam tahun lepas kan. Tahun lepas ketika perang di Gaza, perang Saif Al-Quds, bagaimana tentera Israel telah mengebom sebuah menara, sebuah bangunan tinggi yang menempatkan pelbagai agensi media antarabangsa, Al Jazeera dan media-media antarabangsa yang lain lah yang berkampung kat Gaza tu duduk kat bangunan tu. Tapi bangunan tu telah dijadikan sasaran, menyebabkan bangunan dia runtuh lah. So kemudian ketika berlakunya Great Return March tahun 2018, bagaimana ada beberapa orang wartawan yang ditembak mati ketika mereka berhimpun di sempadan. Mereka melaporkan perhimpunan rakyat Palestin di sempadan antara Gaza dengan Israel yang menuntut mereka untuk kembali ke Palestin, hak pelarian Palestin untuk balik semula ke Palestin lah. Antara saya ingat salah seorang yang terkenal tu nama dia Yasir Murtaja. So banyak gambar-gambar, ikon-ikon kartun-kartun yang ditulis, yang dilukis untuk mengingati Yasir Murtaja ini. Apa yang kita boleh lakukan sebenarnya? Apa yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk kita memastikan kematian Shirin ini tidak sia-sia. Dia merupakan sebahagian daripada rakyat Palestin yang mana terkorban, membayar harga darah mereka untuk menceritakan kepada dunia apa yang sedang berlaku di Palestin. Kita sebagai masyarakat kita mungkin dah tahu, dah maklum, tapi ramai lagi di luar sana yang mana masih ragu-ragu sampai mereka tak mampu untuk mengambil pendirian dan tindakan yang sewajarnya untuk menekan Israel dan menghukum siapa yang melakukan kezaliman di Palestin. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk kita teruskan usaha kita untuk bersuara bagi pihak rakyat Palestin. Yang mereka hari ini suara mereka ditutup oleh media-media, oleh pemimpin-pemimpin antarabangsa yang mana tak ada political will untuk ambil tindakan. So media-media antarabangsa pun contohnya ketika mereka melaporkan, macam New York Times kan, melaporkan pembunuhan Shirin ini, dia kata apa?
Dia kata sekadar ada seorang wanita, seorang wartawan Al Jazeera mati terbunuh, tu je. Dia tak sebut siapa yang membunuhnya. Dia tak sebut apa keadaan ketika pembunuhan, ditembak di kepala, pakai baju vest, media dan sebagainya. Tak ada diceritakan. Sebab apa? Sebab sekadar nak katakan bahawa ibarat macam insiden itu insiden yang biasalah, ada orang mati, tu je. Padahal yang membunuhnya adalah jelas tentera Israel. Berlaku di mana? Di Palestin. Sebab apa? Sebab dia membuat liputan tentang kekejaman pencerobohan yang berlaku di ke atas pencerobohan yang dilakukan oleh tentera Israel ke atas kawasan di Palestin. So mereka banyak menutup apa yang berlaku. Tapi benda ini yang kita perlu lakukan. Kita perlu teruskan tekanan kita. Sekarang ni media dah mula bebas, dari sudut media sosial kita lebih bebas. Kita boleh gunakan media kita untuk menekan pihak-pihak yang cuba menutup kisah-kisah dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Zionis Israel ke atas rakyat Palestin. So kita melihat bagaimana ketika pembunuhan Shirin ini orang banyak menggerakkan kempen-kempen di media dan sampai trending nama Shirin Abu Akleh ni di Twitter, termasuklah di US, di seluruh negara, di seluruh dunia lah. Alhamdulillah, ini perlu diteruskan. Ini sebahagian dari jihad juga sebenarnya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra, antara janji Allah kepada mereka yang memperjuangkan Palestin, nak membebaskan Palestin dan mengalahkan penjajah Zionis ini, adalah Allah sebut faiza jaa wa'dul akhirah, ketika Allah menurunkan janji yang terakhir, janji untuk menghukum Bani Israel, liyasu'u wujuhakum, Allah akan menghitamkan, memalukan wajah Zionis ini, wajah Israel ini. So ini sebahagian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk kita membuka aib Israel, hipokrasi, memredahkan hipokrasi mereka terhadap apa yang mereka lakukan. So ini sebahagian adalah sebahagian daripada jihad, sebahagian daripada jalan kita untuk membebaskan Palestin. Itu yang pertama. Kita perlu dedahkan kepada dunia penipuan yang dilakukan oleh Zionis dan jenayah-jenayah mereka, supaya ada kekuatan dan keinginan political will untuk mengambil tindakan ke atas kezalimannya. Selama ini Israel boleh bertahan sebab mereka mendapat sokongan daripada kuasa besar dunia, daripada syarikat-syarikat korporat, syarikat-syarikat Yahudi yang konglomerat besar, yang ada kepentingan di Israel dan sebagainya. Mereka ini disebabkan globalisasi menyebabkan hari ini mereka akan pastinya tertekan kalau berlakunya boykot, berlakunya kecaman-kecaman yang mengaitkan mereka dengan jenayah yang dilakukan oleh Zionis Israel. So kita hari ini perlu lakukan jihad kita untuk terus menedahkan kezaliman yang berlaku di Palestin oleh rejim Zionis dan mendesak supaya akan adanya tindakan undang-undang diambil ke atas Israel. So dia pastinya bermula dengan kempen kesedaran, dengan kita menyebarluaskan maklumat tentang jenayah yang berlaku, dan pastinya untuk menarik sokongan bukan setakat umat Islam sahaja, tetapi juga rakan-rakan kita yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab perjuangan ini kita boleh menang dengan diri kita sahaja. Kita perlu menggarap seluruh kekuatan umat, seluruh umat manusia. Yang pastinya Shirin ini, mungkin bagi siapa yang tak maklum, Shirin ini dia bukan orang Islam, dia adalah seorang Kristian. Dan pastinya sebagian menganggap bahawa kalau dia Kristian, pastinya Eropah yang ramai orang Kristian akan menyokong, tapi malangnya tidak begitu. So di Palestin, tak kira lah Shirin ini Kristian ke tak jadi isu. Bagi mereka itu adalah beliau adalah seorang rakyat Palestin yang memperjuangkan juga hak rakyat Palestin, dan beliau patut dibela, kematian beliau patut dibela, dan beliau sepatutnya mendapat penghormatan juga di atas pengorbanan dia untuk membantu rakyat Palestin dan membebaskan Palestin daripada penjajahan Zionis. So itu sedikit reaksi saya terhadap pembunuhan Shirin Abu Akleh, dan harapnya kita tidak mensia-siakan pengorbanan Shirin ini. Kita meneruskan jihad kita untuk kita membela Palestin, dan insya-Allah hari ini kita akan membebaskan Palestin dan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dalam keadaan kita secara terhormat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.